Ini merupakan kawasan kuburan berhadapan dengan hotel yang saya minat ni hotelnya. Ini, saya ada ambil video semalam berhadapan dengan hotel tempat saya minat. Memang seperti mana yang saya jangkakan lah. Dia tulis di sini ada tugu in memory of the officers and men who fell in the Perak War 1876 and 1877. The Perak War, the assassination of the first British resident of Perak. Peristiwa berlaku 2 November 1875. Perak War. So ni lah, dia ada kubu Kristian dan kubu Cina juga. Ni lah kawasan perkuburan betul-betul berhadapan dengan hotel tempat saya minat. Seperti mana yang saya jangkakan lah. Sebab ada tugu kan, memang ada tugu peringatan di depan kawasan tanah perkuburan tu. Nanti ada masa kita google tengok apa kisah di sebalik Perak War 1875. Okay, ini saya nak meneruskan perjalanan menuju ke Galeri Sultan Azlan Shah yang dulunya merupakan istana, tempat istana tempat bersemayamnya 3 orang almarhum Sultan Perak sekitar tahun 1800 lebih lah tentu. Kalau ikutkan Waze, jarak dari hotel tempat saya menginap ke Istana Kenangan ataupun Istana Kuning yang merupakan istana kayu yang jadi tempat bersemayam Sultan Idris, tak silap saya, tempat istana sementara menunggu Istana Iskandariah siap dibina sepenuhnya. Daripada hotel tempat saya menginap, kalau ikutkan Waze, jaraknya sekitar dalam 2.6 km lah. So pergi balik lebih kurang 5.2 km. Saya lah sama-sama kita berdoa supaya saya punya kekuatan untuk pergi dah balik dengan jayanya, insyaAllah, mudah-mudahan lah. Agak jauh juga tu, 5 km lebih kan, 5.2, 5.3 km lah, lebih kurang. Sebab kita akan mengelilingi Istana Iskandariah tu. Sebab dia ada jalan, memang ada jalan dibina mengelilingi, betul-betul tepi pagar mengelilingi Istana Iskandariah. Yang berkeluasan, binaan istana tu sendiri berkeluasan 100,000 kaki persegi lebih, tak silap 120,000. Jalan istana tu sebelah sana merupakan Sungai Perak. Ada satu rumah tinggalan tapi ada motor. Saya rasa saya lintas ke sana. Sebab jalan ni jalan mendaki, so dia agak tak adalah mencabar, tapi memenatkan sikit lah berbanding jalan yang mendatar dan rata kan. Okay, ini saya tak pasti apa yang duduk dalam pagar ni, tapi saya rasa ni mungkin kepunyaan istana jugalah kot. Ada pagar yang cantik ni. Kawasan dalam pun terjaga, rumputnya elok, memang nampak terjaga. Cuma tak tahu apa fungsi kawasan ni lah. Setiap kali saya lalu jalan ni,
saya mesti akan menoleh ke bahagian kanan lah. Ada satu banglo lama yang semakin usang di atas bukit tu belah kanan. Memang kalau daripada dulu lah, kalau setiap kali saya lalu jalan ni, memang saya akan menoleh ke kanan lah. Ada satu banglo yang ditinggalkan lah. Nampak makin usang, makin tak terjaga ni. Tapi sangat besar. Boleh nampak kan? Sangat besar. Kita zoom sikit. Sayang kan? Oh, dah mula penat dah. Alhamdulillah, saya sebenarnya ni bukanlah kali pertama saya datang ke Kuala Kangsar. Sebelum ni pun dah pernah banyak kali lah. Saya ingat kali pertama saya datang ke Kuala Kangsar ni masa saya di universiti dulu, saya tak silap. Assalamualaikum. Kalau tak silap saya lah, saya ingat saya kali pertama saya datang ke Kuala Kangsar ni, masa tu saya di tahun 3 UAE tak silap saya. Kalau tak silap lah, tu kali pertama datang dengan family lah, cuti semester masa tu, kebetulan dengan cuti sekolah. Sebab kalau dulu kelaziman Allahyarham ayah saya ni, kalau cuti sekolah memang cuti sekolah bulan 12 kan, menjadi kelaziman ayah saya akan bawa anak-anak family lah, semua berjalan. So kebetulan hari tu cuti semester dan juga cuti sekolah, tanpa ada perancangan awal pun, last minute je. Satu hari sebelum tu ayah saya decide, jom esok kita jalan ke Perak. So antara destinasi yang kita singgah dan tidur masa tu adalah di Kuala Kangsar. Okay, ini merupakan bahagian belakang. Ini bahagian belakang. Istana Ulu, nama asal tak silap saya, Istana Ulu, yang kini dijadikan Galeri Sultan Azlan Shah. Yang saya sebutkan tadi pernah menjadi istana tempat bersemayamnya 3 orang almarhum Sultan Perak. Dibina sekitar tahun 1880-an kalau tak silap saya lah. Tapi itulah, ni ada signboard dia, Galeri Sultan Azlan Shah. Galeri ni pun kalau tak saya dah 2 kali datang. Dulu merupakan istana lah. Istana ni tempat bersemayam 3 orang Sultan almarhum Sultan Perak. Sekitar tahun 1954 tak silap, pernah diserahkan kepada Kementerian Pelajaran untuk dijadikan sekolah. Kemudian ketika zaman pemerintahan almarhum Sultan Azlan Shah, pada masa tu dijadikan galeri lah. Galeri Sultan Azlan Shah. So kereta situ, bangunan tu, boleh nampak bangunan tu, dan tu tersimpan kereta-kereta milik almarhum baginda. Memang istana yang sangat cantik. Binaan lama kan, istana yang dah berusia, bangunan istana lah yang dah berusia lebih pada 100 tahun, dengan binaan yang sangat unik lah. Pada zaman tu kan, 1880-an, 70-an, 80-an macam tu. Tapi memang ketika kali pertama saya masuk ke dalam galeri Sultan Azlan Shah, memang
orang kata apa, terpaku lah dengan seni binaan yang sangat halus, cantik, banyak ukiran. Istana yang dibuat daripada simen konkrit, tapi seni bina yang sangat halus dan cantik. Saya masih terbayang-bayang lagi warna-warna ukiran yang menghiasi shilling bangunan istana tu lah. Ini ada satu taman perumahan, Taman Sri Chandan. Jam 8.43. Semalam sebenarnya saya telah pun ke Istana Kenangan, tapi rupanya Istana Kenangan tu ditutup pada hari Isnin berdasarkan kepada jadual waktu lautan yang ditampal pada pintu pagar Istana Kenangan tu. So kalau ikutkan hari ni, istana tu dibuka lah untuk lawatan bermula jam 9 pagi. Dan sebenarnya pun istana tu rasanya dah bertahun jugalah. Sebab masa anak saya yang sulung dulu bersekolah di MRS yang Pekan Hulu, memang saya selalu sangatlah singgah ke Kuala Kangsar ni. Bila ada kelapangan, ada masa free, tak rushing, memang saya akan singgah di Kuala Kangsar. Bahkan pernah tidur pun di Kuala Kangsar sebelum ni. Dan antara tempat yang saya tak kamis lah, setiap kali saya tiba di Kuala Kangsar, memang saya akan lalu jalan ni, solat di Masjid Umudiah, kemudian mengelilingi kawasan Istana Iskandariah. Dan di hujung tu ada Istana Kenangan yang pasti saya akan singgah. Tapi saya sudah bertahun rasanya, hampir 5 tahun kot, istana tu ditutup untuk proses pemulihan. Alhamdulillah dengan katanya dah dibuka balik. So nanti mudah-mudahan hari ni kita berpeluang lah untuk masuk ke dalam Istana Kenangan tu. Ini kawasan perkuburan, betul-betul sebelah Masjid Umudiah. Yang menjadi makam kaum kerabat dan juga almarhum Sultan Perak sebelum ni lah. Yang terbaru adalah bersemadinya almarhum Sultan Azlan Shah disemadikan di sini. Ini Masjid Umudiah Bukit Candan. Okay, kita naik. Inilah kawasan perkuburan yang di luar-luar ni. Dia adalah merupakan kawasan perkuburan kerabat. Dalam tu disemadikan almarhum sultan-sultan yang memerintah kerajaan Perak sebelum ni. Tak pasti boleh masuk. Rasanya ada kunci pagar. Rasanya lah pagar tu tutup rapat. Masjid Umudiah Kuala Kangsar dibina dengan rekaan seni bina bangsa Moorish. Suasana atau pemandangan masjid di waktu malam memang sangat, bagi saya sangat luar biasa indahnya lah, dengan sinar lampu. Nanti kalau ada masa kita datang ambil video pemandangan pada waktu malam, insyaAllah. Masjid Umudiah Kuala Kangsar, yang juga merupakan Masjid Nazar almarhum Sultan Idris, yang suatu ketika dulu pernah bernazar sekiranya baginda pulih daripada penyakitnya, maka baginda akan membina sebuah masjid di Bukit Candan. So inilah hasilnya. So dibina pada tahun 1913 ketika pemerintahan Sultan Idris. Cuma almarhum baginda tak sempat melihat masjid ni disiapkan sepenuhnya kerana
Almarhum baginda telah meninggal dunia pada 1916 dan masjid ini dibuka dan dirasmi sepenuhnya pada tahun 1917 oleh Sultan Abdul Jalil yang memerintah kerajaan negeri Perak selepas Sultan Idris. So lebih kurang masa 3 tahun masa yang diambil untuk membina masjid ini. Pembinaannya tertangguh disebabkan oleh kerana mama yang dibeli daripada Itali dikisahkan pecah kerana dipijak oleh gajah Sultan Idris yang mengamuk ketika itu, menyebabkan hampir semua lah batu mama yang dibeli daripada Itali pecah, yang mana mereka terpaksa order dan beli batu mama yang baru daripada Itali. So proses pembinaan masjid tertangguh begitu lama lah. So disiapkan lebih kurang dalam masa 3 tahun. Masjid ini berbentuk oktagon. Dia bukannya berbentuk segi empat sama seperti mana kebiasaan masjid-masjid yang biasa. Pada shilling masjid tertulis 99 nama Allah, Asmaul Husna. Memang setiap kali saya melangkah masuk ke ruang solat masjid, memang saya tak pernah melepaskan peluang untuk memandang ke arah shilling. Ada ukiran yang sangat indah beserta ukiran nama-nama Allah yang Maha Agung, Asmaul Husna.
Untuk saya secara peribadi, memang bagi saya lah, ini antara masjid yang paling cantik lah di Malaysia. Dengan hiasan seni binaan yang sangat cantik. Ada banyak tiang dan kubah-kubah kecil sebenarnya boleh lihat di atas yang menggambarkan pangkat-pangkat orang besar Perak. Dia orang besar 4, 8, 16. Suka juga saya nak sentuh kat sini. Betul-betul bersebelahan dengan masjid ni ada satu rumah lama. Sebenarnya rumah ni pun pernah mendapat liputan beberapa blogger dan juga YouTuber sebelum ni. Sebab rumah ni terletak betul-betul bersebelahan dengan masjid. Ni kawasan masjid, itu rumahnya. Ada tergantung benda untuk dijual di situ. Rumah lama yang bagi saya unik lah. Bukan, saya rasa ni bukan bagi saya seorang, tapi pernah mendapat liputan beberapa orang blogger lah dan juga YouTuber sebelum ni. Lama dulu saya pernah buat carian di internet lah berkenaan dengan rumah lama Osang yang terletak di betul-betul di sebelah Masjid Ubudiah ni. Daripada maklumat yang pernah saya jumpa di internet, suatu ketika dulu lah, lama dah ni, bertahun lamanya, itu merupakan rumah kepada salah seorang pegawai istana, tak silap saya. Macam tu lah, saya ingat saya lah, daripada maklumat yang pernah saya buat carian di internet satu ketika dulu. Dan ada satu lagi rumah, nanti dalam perjalanan balik nanti kita akan singgah rumah tu pula. Ni pun satu lagi rumah lama. Yang ni memang dah kelihatan sangat uzur lah, yang dah semakin mereput. Pun dikatakan rumah kerabat Raja Perak suatu ketika dahulu. Wallahualam. So ni memang dua rumah lama yang memang antara yang menjadi tarikan saya lah, menjadi minat saya. Bakal rumah ni saya pernah masuk dalam dia. Nanti kalau ada peluang, nanti dalam perjalanan balik nanti kita singgah dan masuk dalam rumah tu. Okey, kawasan istana. Kita mampiri kawasan Istana Iskandariah. Sebenarnya di sebelah kanan jalan ni ada satu lagi rumah kayu lama yang sangat besar, pun dikatakan merupakan rumah kerabat diraja bekas. Rumah bekas kerabat diraja Kesultanan Perak juga. Wallahualam lah setakat mana kebenarannya. Tapi rumah tu bila saya lalu semalam kelihatan kosong, macam ditinggalkan. Kalau sebelum ni
Nampak masih lagi didiami, tapi daripada semalam ada 2-3 kali saya pusing jalan ni, kelihatan rumah tu seperti sudah ditinggalkan. Rumah kayu lama, tinggi, besar. Pun saya pernah buat cara di internet, merupakan, dikatakan merupakan rumah kerabat Sultan Perak suatu ketika dahulu. Nanti saya cuba zoomkan rumahnya daripada sini. Oh, terlindung Ada satu rumah di sana. Itu. Dilindungi oleh pokok besar tu. Itu rumahnya. Okey. Berhenti kalau sempat kita dalam perjalanan balik nanti kita singgah insyaAllah. Kita masuk dalam tengok dengan lebih dekat lah. Tu di hadapan kita tu adalah, yang ni kira pagar belakang lah, bukan pagar utama. Pintu pagar belakang Istana Iskandariah Bukit Candan, bersempena dengan nama, dinamakan bersempena dengan nama Sultan Iskandar yang membina istana ni. Jalan istana. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sepatutnya kalau ikutkan jadual lawatan Istana Kenangan, waktu ni Istana Kenangan ataupun Istana Kuning dibuka untuk lawatan. Mudah-mudahan kita dapat masuk hari ni setelah bertahun-tahun lamanya. Saya pernah masuk dulu sekali, seingat saya sekali lah. Kemudian tak dapat nak masuk, walaupun saya sudah berkali-kali datang ke Bukit Candan kerana ditutup untuk proses pemeliharaan. Daripada hasil bacaan saya di internet, build up ataupun keluasan minat istana ini menghampiri 120,000 kaki persegi keluasan binaan bangunan istana. Jadi sebelah kiri kita ni merupakan pejabat dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak. Ini kawasan pejabat istana di sebelah kiri. Berhadapan Istana Iskandariah. Tu. Wah, cantik. Saya berhenti sekejap. Kita zoom pemandangan Masjid Ubudiah dari pagar Istana Iskandariah. Oh, subhanallah. Jadi ada satu kubah besar situ, dikelilingi oleh tiang, 4 tiang yang besar. Kemudian ada tiang-tiang kecil dan kubah-kubah kecil. Oh, subhanallah. Oh, cantik.
Saya rasa saya tamatkan sini dulu video ni. Nanti kita akan sambung pada video sambungan selepas ni, InsyaAllah.